Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semuanya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat di dalam pemeliharaan kasih Tuhan Yesus. Pagi ini 5 April 2020, ibadah ini dilaksanakan secara online di tengah wabah virus corona yang terjadi di negara kita. Kita tetap berdoa untuk wabah virus ini boleh cepat terselesaikan. Mari sebelum memulai ibadah pada pagi ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh. Kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih atas penyertaan, kasih, dan perlindungan-Mu di tengah wabah virus yang bergejolak di negara kami ini ya Tuhan. Pagi ini di tengah keterbatasan kami melaksanakan kebaktian ini. Pimpin dan urapi juga ya Tuhan hamba-Mu Pendeta Rusdi Japri yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan juga boleh memimpin dan membawa berkat bagi kami semua. Kami serahkan ibadah ini ya Bapa dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu juga. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh besar anugerah dan kasih Allah bagi kita yang telah menyelamatkan kita dari dosa, memberi kelimpahan hidup bagi kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian, besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu ya Yesusku, besar anugerah-Mu. Sungguh hanya darah Yesus dosa kita dapat dihapus, dosa kita diampuninya, kita disempurnakan dan diselamatkannya. Kita naikkan pujian, hanyalah darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Bait ketiga. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi dan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya walaupun kita beribadah di rumah, kita boleh tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Dan juga kita tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun ibadah di rumah tidak seperti ibadah di gereja, di mana ada nuansa yang berbeda, tetapi kiranya hati kita tetap boleh terus berfokus untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saudara sekalian, kita akan melanjutkan tema khotbah kita yang selanjutnya. Dengan tema besar, siapakah Yesus? Dan hari ini kita akan mendengarkan bahwa Yesus berkuasa memberikan pengampunan akan dosa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah boleh membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dan saya akan membacakannya
dalam bahasa Indonesia 我 saja. 单单用印尼语来念。 Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun pagi-pagi. Benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa di dalam kerajaan 我 sorga, 们在天上的父， kami sudah membaca sebagian dari kebenaran 我 firman-Mu. 们已经读你一部分的话。 Dan saat ini pimpinlah kedua hamba-Mu, baik yang menyampaikan dan menerjemahkan, 这时候引导你两位的软弱的小子，无论是 sehingga 放的 kami 讲的， boleh dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan. 还叫你的话能够为我们敞开， Kami boleh dibukakan tentang siapakah Yesus, 给我们知道耶稣是谁， pribadi yang begitu mengasihi kami. 是一个非常爱我们的。 Walaupun kami orang berdosa, 虽然我们的犯罪， Tuhan mengasihi kami. 但是神爱我们。 Tuhan mati di atas kayu salib untuk 他虽 kami. 然死在十字架上， Dan Tuhan memberikan pengampunan bagi kami. 但是他赐给我们救赎的罪。 Kiranya kebenaran firman-Mu boleh berbicara kepada kami. 愿你的真理能对我们说话， Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran 我 firman. 们静听你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。 So sekalian mungkin kita seringkali mendengar kalimat seperti ini. 我们可能常常听到有这样一句话： Jangan menghakimi. 不要审判他人， Jangan menghakimi orang lain. 不要审判他人。 So sekalian apakah kita tidak boleh menghakimi? 是不是我们不可以审判别人？ Apakah kita tidak boleh berkata kepada seseorang engkau bersalah? 我们可不可以对人家说你错了？ Apakah kita tidak boleh berkata kepada seseorang engkau berdosa? 但是我们对人家说你犯罪了。 Apakah kita tidak boleh berkata kepada seorang koruptor engkau berdosa? 但是我们对一个贪污的人讲你犯罪， Apakah kita tidak boleh berkata kepada seorang pembunuh engkau berdosa? 我们是不是不能够对一个谋杀者我们说 Apakah 你 kita 犯罪 tidak 了？ boleh berkata kepada seorang penipu engkau berdosa? 不是我们对一个欺骗的人，我们跟他说你犯罪 Dan，apakah kita tidak boleh berkata kepada seorang penjina engkau berdosa? 是不是我们也不可以向一个欺你行淫的人说你犯罪了？ So sekalian saya punya satu pengalaman ketika ada seseorang yang berkata kepada saya, "Pak, jangan menghakimi." 有一个人跟我讲说你不要随便判断别人。 Waktu itu saya berkumpul dengan beberapa pendeta 那个时候我跟几个牧师聚集在一起， dan ada seorang pendeta yang bertanya kepada saya tentang pengajaran dari seorang pendeta yang mengajarkan bahwa Yesus menyadari keilahiannya ketika dia dibaptis. 当一个牧师跟我讲，
耶稣他的那个神性当他被受洗的时候， Maka saya menjawab pendeta ini dengan mengatakan, 所以我对这个牧师我回答说， wah kalau ada ajaran seperti itu jelas salah. 如果有这样的教导，其实是错的。 Coba kita lihat di Alkitab. 如果我们看圣经的话， Ketika Yesus umur 12 我 tahun, 们看到耶稣当他12岁的 dia 时 ke 候， bait Allah 他到神的殿里面， dan ibunya mencari dia. 我们看到他的母亲在寻找 Apa yang 他。 dikatakan Yesus pada saat itu? 那个时候，耶稣说 Dia katakan, aku harus ada di rumah Bapa.：“ 他说我必定在神的家里面。 Jadi saya katakan kepada pendeta itu, ”所以我跟那个牧师说， bahwa waktu umur 12 tahun pun Yesus sudah menyadari keilahiannya. 所以当耶稣12岁的时候，他也知道他的神性。 Ya jelas saja ajaran seperti itu salah, saya bilang. 所以我跟他讲，他那个牧师的教导是错 Dan 的。 ada satu pendeta nyeletuk, 还有另外一个牧师， Pak Rusdi jangan menghakimi. 他说你不要随便审判别人， So sekalian, apakah kita tidak boleh menghakimi? 是不是我们不可以审判别人呢？ Kalau kita coba mendefinisikan kata menghakimi, 如果我们把这个审判做一个介入的话， maka boleh dikatakan artinya adalah untuk menentukan betul atau salah. 所以他的理由是我们要定这个正确的还是错误的。 Seseorang itu perkataannya betul atau seseorang itu perkataannya salah. 所以那个人讲的话是不是正确的还是错误的？ Orang itu ajarannya betul atau orang itu ajarannya 所 salah. 以那个人的教导是正确的，还是那个人的教导是错误？ Orang itu tingkah lakunya betul atau orang itu tingkah lakunya salah. 但是那个人的行为是对的还是他的行为是 Maka 错的？ disitulah kita menghakimi. 所以那个时候我们就有一个 Dan 审 saudara 判。 sekalian boleh dikatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas daripada kita menghakimi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan 所以 kita. 在我们的生活里面，我们不可能不审判对我们有错的人。 Mungkin waktu kita duduk, 可能我们正在坐坐的时候， tahu-tahu ada seorang yang mengetuk pintu. 可能有一个人正在敲门， Akhirnya kita keluar, 我们就出来， kita lihat orang tersebut. 我们看看那个人， Ternyata orang tersebut badannya tinggi besar, 他的人是很高大的， pakai jaket 他也是有一 dan 个 pakai helm. 他还有戴头盔， Dan kita bertanya kepada 所 dia, 以我们就问他： siapa Bapak? 你到底是谁？ Dan orang itu mungkin menjawab, saya adalah Bapak. 他说：我就是这个 Mungkin 先生。 kita langsung berpikir, 所以我们就会自己 wah jangan-jangan orang ini adalah pencuri. 可能这个人是 Jangan-jangan 小 ini 偷， adalah orang jahat. 可是这个人是坏人， Terus mungkin kita bertanya lagi, 所以可能我们再有发问 maaf, Bapak siapa? 对不起，你到底是谁？ Mungkin orang itu menjawab, 那个人就说 saya Bapakmu. 我是你的父亲 Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, 亲爱的弟兄姐妹， kehidupan kita itu tidak lepas daripada menghakimi. 所以我们的生活我们脱不了会 Kalau 审 kita 判别人。 menyaksikan televisi, 如果我们在看电视 mungkin 的话， beberapa waktu lalu kita lihat di kota Jakarta itu banjir di mana-mana. 如果我们看到当时耶加达这个城市到处都水灾， Dan ketika kita lihat banjir di mana-mana, 我们当我们看到到处都是水 maka 灾的 kita 话 akan，berpikir Saya menuju- tentang kebijaksanaan yang sudah dibuat oleh pemimpin kota 所以 Jakarta. 我们就开始会想我们这个耶城的领袖他在做什么？ Apakah dia sudah mengerjakan tugas-tugas untuk membersihkan parit dengan baik, 是不是他已经把这个锅里面都清洁好了， mengurus sampah dengan baik? 把一切的垃圾都做 Maka 好了？ dalam pikiran kita langsung akan menilai apakah dia seorang pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk. 所以在我们的想象当中，我们就会决定那个领袖是对的还是错的。 Jadi saudara sekalian, dalam setiap kehidupan kita tidak bisa dilepaskan di dalam menghakimi segala 所以 sesuatu. 在我们的生活里面，我们很难不判断或者不审判别人。 Nah, oleh sebab itu kenapa ada banyak firman Tuhan yang mengatakan jangan menghakimi. 那么为什么神说你不要
批判别人。 Sekarang kalau kita lihat ayat-ayat tersebut, 如果我们看到这个经文， maka kita harus 7 ayat 1 sampai 7. 我们看马太福音第7 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia 我 saja. 等等由你来。 Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. So sekalian, pada bagian ini jelas sekali 所以在这个经文里面很清楚告诉我 ketika 们， dikatakan jangan engkau menghakimi. 所以你不要审判别人。 Tetapi kepada siapa ayat ini ditujukan? 那么这一节经文是对谁说的呢？ Yaitu kepada orang yang sebenarnya tidak berhak untuk memberikan penghakiman. 就是因为这个人根本不配来审判别人。 Jika kita seorang pezina, 如果一个这个行 maka 淫 kita 的人， tidak berhak untuk menghakimi seseorang, engkau penzina. 所以我们没有权柄 Jika 判 kita 断 seorang 你是一个 perampok 淫妇。如果是个强 Maka 盗， kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain yang juga perampok, 所以我们也不可以判断那个人就是强盗， karena kita melakukan hal yang sama. 因为我们已经做了同样的 Jadi 事情。 kalimat itu keluar dalam konteks seperti itu. 所以这个经文是这样放 Kita 在我 lihat 们来做的。 dari Yakobus 4 ayat 11. 我们来看雅各书第 Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penuntut hukum, tetapi hakimnya. Yang kedua, saudara sekalian, kita tidak boleh menghakimi dengan cara yang jahat, 所以我们不可以用恶来判断别人， yaitu kita memfitnah seseorang. 因为我们已经冤枉了 Dan 别人， seolah-olah orang itu tersebut berbuat seperti itu, 好像那个人已经这样 dan 做了， terus kita menghakimi. 所以我们一直在审判。 Cara menghakimi seperti itulah yang tidak diperbolehkan. 对，这样审判的方法是不 Terus 可以 dalam 的。 Roma 14 ayat 3 dikatakan, 所以在罗马书这样说， siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. So sekalian, ini dalam konteks di dalam kitab Roma. 所以在这个罗马书里面， Ada orang yang mengatakan makanan berhala itu boleh. 所以有的人他讲他正在是可以， Ada yang mengatakan tidak boleh. 有的讲不可以。 Dan Paulus katakan untuk makanan berhala kita boleh memakannya. 所以保罗说，拜偶像的食物我们可以 Tetapi 吃， juga jangan menghakimi orang yang tidak berani atau tidak makan makanan berhala. 但是我们也不可以来审判那些没有吃那个祭过的食物。 Jadi Paulus mengatakan jangan menghakimi 所以保罗说不可以 untuk hal-hal yang sifatnya sepele. 我们不认为是一个很随便的事情。 Seperti misalnya, wah orang itu buka toko hari Minggu itu hari Sabat, wah berdosa dia. 所以我们来指责一个人，他礼拜天开店，我们认为礼拜 Paulus 天不可以开 katakan 店。 jangan menghakimi untuk soal makanan. 所以保罗讲，你不要为食物来判断别人。 Terus di dalam 1 Korintus 4 ayat 5. 所以在这个哥林多这样， Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. So sekalian, konteks ayat 我 ini 们看到这个经文里面， di mana jemaat di Korintus itu saling membanggakan para pemimpinnya. 所以在哥林多那些教会，他们一直在 Ada 为 yang 就他们的领 mengatakan 袖而骄傲。 Petrus, 有的人讲我们是dia pemimpin yang paling hebat. 他是一个很好 Ada yang 的 mengatakan 领袖。 Paulus, 有的人是保罗， dia pemimpin paling hebat. 他也是很了不起的一个领袖。 Dan
Paulus menulis katakan jangan menghakimi sebelum pada waktunya. 所以保罗讲，还没有到时候的时候，你们不可以 Karena 审 siapa yang 判的， paling tahu pemimpin yang terbaik? 因为谁是知道领袖最 Itu 好的， hanya Tuhan 只 sendiri. 有上帝他自 Nah, 己。 yang oleh sebab itu kita tidak boleh menghakimi sebelum segala sesuatunya jelas dan memiliki dasar yang kuat. 如果我们还没有找到证据，或者一切已经显明了，我们不可以随便的 Jadi 审判。 saudara sekalian ketika dikatakan jangan menghakimi, 所以当说不可以审判的时候， bukan berarti kita tidak boleh mengatakan orang ini salah, orang ini melakukan hal-hal yang tercela. 不是我们讲那个人已经错了，已经行一些不正道的事， Tetapi jangan menghakimi. 但是你不要审判他。 Itu ada dilarang dalam konteks-konteks yang seperti yang saya sudah jelaskan 就 tadi. 是好像我们刚才讲的在那个方面我们不可以做， Oleh sebab itu saudara sekalian sebelum menghakimi seseorang, 因此我们还没有审判某一个人 maka 的 ada 时候， dua pertanyaan yang harusnya kita sungguh-sungguh pikirkan. 那么有两个问题我们要真正的去想。 Yang pertama adalah apa yang menjadi dasar saya menghakimi? 所以我们要第一，我们要想我们怎么用什么基础来审判 Ketika 他。 saya menghakimi, apakah saya tahu masalahnya jelas? 如果当我在审判他的时候，我是不是明白他其中的一个 Apakah 问题？ saya menghakimi ada bukti-bukti dari orang lain yang mengatakan hal yang sama? 当我在审判他的时候，有别人有一些很好的证明说他 Yang 是错的 kedua。 第二， Apakah yang menjadi motivasi atau tujuan saya menghakimi? 我们审判的那种动机是什么？ Mungkin ada orang yang punya dasar yang benar. 可能他有一些他有很好的一个基础， Dia tahu orang itu berbuat sebuah kesalahan. 他知道那个人已经做了一些 Tetapi 错 bisa 的事 saja 情， motivasinya menghakimi itu motivasinya salah, tujuannya 但 salah, 是有时候我们审判那个动机是错了， yaitu untuk menghancurkan orang lain, 就是使别人能够介入更 untuk 深的里面 mempermalukan orang lain. 使人家更觉得羞耻。 Nah, saudara sekalian, pada bagian yang kita baca tadi, 我们刚才所读过的经文， maka kita coba melihat penghakiman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap wanita yang berzina 我 ini. 们来看刚才这个法利赛人跟那些他们在审判那个妇女的时候，监狱的妇 Dikatakan 女的时 ketika 候 Yesus mengajar, 当他说耶稣在教导的 ahli-ahli 时候， Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang dikatakan ketangkap basah karena berbuat zina. 所以那些法利赛人说他已经抓住了一个正在行淫的妇人， Dan dikatakan mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka dan berkata kepada Yesus, 所以他把这个妇人放在中间，然后对耶稣说 Rabi, perempuan ini sudah tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. 他说夫子这个人行淫已经给我们抓住了。 Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melemparkan perempuan-perempuan yang demikian. 在摩西的立法要我们把这个妇人用这个石头把他 Dan 刺 mereka 死， bertanya kepada Yesus, 所以就他们问耶稣， apakah pendapatmu tentang hal ini? 所以他问耶稣你的意见又如何呢？ Sekalian yang terkasih di dalam Kristus, 亲爱的弟兄姐妹， apakah ahli-ahli Taurat itu ketika menghakimi wanita yang berbuat zina tersebut itu memiliki dasar yang kuat? 所以这个法利赛人当他要审判这个有行淫的妇女，他有很稳固的那个这个证据， Soalnya tidak dikatakan wanita ini difitnah. 所以他们想这个淫妇是被冤枉的。 Tidak dikatakan wanita ini itu dikatakan adalah orang yang baik. 他没有讲这个妇人是好人。 Dan melihat perkataan Yesus, 当我们看到耶稣的讲话， ketika Yesus pada akhirnya berkata kepada wanita ini, 当耶稣最后跟这个妇人说的时候， Aku pun tidak menghukum engkau, 他说：“我也不定你的罪，
Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. 他说你去吧，你从此不要再犯罪。 Maka boleh kita simpulkan 所以我们可以有下一个结论， bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini 我们来看到当时的那些法利赛人， ketika menuduh wanita yang berzina ini, 他们在指责这个妇女已经 mereka 是行 memiliki 淫的， dasar yang kuat. 他们有很好的一个证 Mungkin 据， banyak orang yang 可能 menyaksikannya, 有很多人能够看得 banyak 到， orang yang mengetahuinya. 可能有很多人知道这个 Jadi 妇 saudara 人。 sekalian, kalau secara fakta, 如果我们用现实的话， apakah orang Farisi dan ahli Taurat ini memiliki dasar yang kuat untuk menghakimi? 所以我们看到法利赛人跟着律法师，他们是不是有这样好的一个证据来定这个罪？ Maka jawabnya, saudara sekalian. 所以我们知道他的 Tetapi saudara sekalian, bagaimana dengan motivasinya? 我们要看他的动机如 Bagaimana 何。 dengan tujuan hati dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menghakimi wanita yang berbuat zina ini? 所以我们来看他们律法师跟法利赛人他们的动机对这个淫妇又是如何？ Ternyata saudara sekalian, motivasi mereka adalah jahat. 因为他们的那个动机是不好 Tujuan 的， mereka adalah tujuannya untuk menghukum dan mencelakakan orang tersebut. 所以他们的最终的目的是要把他 Sekalian- 致死就对了。 Motivasi ini terlihat dibungkus dengan sesuatu yang mulia. 所以这样的动机好像被一个很荣耀的把它包裹起来， Seolah-olah mereka menegakkan hukum dari Musa. 好像那些法利赛人他们在伸张着摩西的 Memang 律 kalau 法。 berdasarkan hukum dari Musa, 如果我们知道照摩西的律法， orang yang berbuat zina seperti ini 这样有行淫的妇人， harus dilemparkan dengan batu. 所以要用石头来致死。 Tetapi pertanyaannya, saudara sekalian, 那么问题是， kalau menurut hukum Musa, 如果我 yang dihukum 照着摩西的律法来治 adalah dua orang yang berbuat zina, 那么有2个人， bukan wanita saja. 不单单这个淫妇而 Menjadi 已。 pertanyaan, di mana prianya? 那么那个男人又到哪里去 Dan 呢？ juga saudara sekalian, agak aneh saudara sekalian. 所以我们会感到奇怪。 Mereka bisa membawa wanita yang berbuat zina ini 所以他们就带这个淫妇来， ketika mereka mengetahui Yesus berada di bait Allah. 所以他们知道那个时候耶稣正在神的殿里面。 So, sekarang saya berpikir mungkin saja wanita ini adalah wanita yang dijebak. 我深信可能这个妇女是被人家用 Wanita 陷 ini 阱。 adalah wanita yang memang memiliki satu dosa kebiasaan berbuat zina. 可能她是一个习惯的，在这个烟花的那个烟花剧里面， Mungkin dia adalah seorang pelacur. 可能她是一个妓女。 Tetapi ketika mereka mengetahui sikap dan perbuatan dari wanita seperti 当 ini, 他们知道这个淫妇他们的一切的行为， mereka menjebaknya 所以他们就用 supaya 一个陷阱来， mereka bisa membawa wanita ini 好像能够带这个 dihakimi di depan Yesus. 在耶稣面前来审判。 So, sekalian saya jadi teringat tentang seorang anggota DPR yang menangkap seorang pelacur di sebuah hotel di Padang. 所以我在思想有一个这个议员，他在巴当的地方抓到了一个这个妓女。 Ketika dia berhasil menangkap pelacur ini 当他那个抓到这个妓女之后， dengan 这个 pura-pura membayar wanita ini untuk tidur dengan seseorang, 这个有一个男人跟这个女孩子，他跟他睡在一起，给 ketika wanita itu 给他 masuk ke 钱 hotel,。当这个女孩子到这个旅馆的时候， membuka bajunya, 就开她的那 setelah 个 itu 衣服， polisi datang dengan anggota DPR ini datang. 所以那个时候警察跟这个议员就来了。 Ketika dia ditanya, apa sih alasannya Pak? 当他们问你这个是什么理由 Wah, 呢？ seperti seorang pahlawan dia berkata, 就好像他一个英雄他在讲， saya ingin mengatakan bahwa masih banyak pelacuran terselubung di kota Padang. 所以我还要讲有很多一些妓女在这个巴东这个市里面， Dan dikatakan, suskan itu tujuannya. 所以他那个是他的目的。 Tetapi ada sumber media yang mengatakan bahwa tujuannya adalah 所以有一些媒体就说他的目的， kemungkinan dia kampanye terselubung. 所以当他要
在为他的那个选举而做一个 Karena 宣 dia 传。 ingin mencalonkan waktu pilkada pemilihan untuk gubernur Sumbar. 所以那个时候他想要做一个那个把东市那边的一个省长， Mungkin saja motivasinya seperti itu. 可能 Saudara. 他那个动机是这样。 Terlihat begitu mulia, 我们看到好像非常荣耀， tetapi hatinya, motivasinya, tujuan utamanya mungkin tidak demikian. 所以我们看到他的动机和他的目的其实不是这样。 Sekalian yang terkasih di dalam 亲爱的 Kristus, 弟兄姐妹， apa yang menjadi motivasi dari ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi ini? 所以我们看到这法利赛人跟律法师他们的那种动机跟目的在哪？ Sekarang kita lihat bagaimana sikapnya terhadap wanita ini. 所以他们对这个女孩子的那个态度又是如 Maka 何？ ketika mereka menghakimi wanita 当 ini, 他们在审判这个妇女的时候， maka tujuannya adalah untuk mencelakakan wanita ini. 所以呢是要是这个妇女遭殃。 Kalau akibat dari tuduhan mereka. 如果当他们指责这 Dan 个， ketika Yesus berkata, lakukan seperti hukum Musa. 如果耶稣说你就照着摩西的律法来治 Maka 他的， akibatnya apa yang terjadi dalam kehidupan wanita ini? 那我们看到这个女孩子她在她的生活里面又将产生什么事 Wanita 情？ ini akan dilempar dengan batu dan wanita ini akan mati. 所以这个女孩子当那个时候就会用石头把她 Jadi 制死。 sekalian motivasi dari para pemimpin agama ini seolah-olah menghakimi sesuatu yang benar, tetapi tujuannya, motivasinya adalah jahat untuk menghancurkan kehidupan orang lain. 这个宗教的领袖，我们看起来他那种行为是好像很荣耀、很对的，其实他一个动机是错的。 So sekarang kita lihat bagaimana motivasi dan tujuan mereka terhadap Yesus. 所以他们又对耶稣的那种动机和目的又是什么呢？ Ternyata so sekalian penghakiman terhadap wanita ini 他们在为这个妇女的审判 itu hanya sekedar alat, 只是一个工具而已， itu hanya sebagai sesuatu cara. 这是一个方法。 Ternyata mereka ada tujuan yang lain 他们有别的一个目 yang 的， mereka anggap lebih besar, 他们认为那个更 yaitu 大， mereka ingin menghakimi Yesus. 他们要来审判耶稣， Mereka ingin mencelakakan Yesus. 他们要使耶稣遭殃。 Apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama ini, ahli Taurat dan orang-orang Farisi 我 ini, 们看到这法利赛人跟律法师他们在做什么？ seperti bermain biliar. 就好像他们在打这个撞球， Ada bola putih 有白色的球， yang harus dipukul oleh tongkat, 我们要用那个这个杆把它 tetapi 打， sasarannya adalah bola yang lain. 但是那个球要打到别的球里面。 Kira-kira itu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama. 所以那个时候宗教的领袖他们就是用这 Mereka 样的方法， menggunakan wanita yang berdosa ini. 用这个犯罪的女 Tetapi 人， sasaran utama mereka 但是他们最终的目的 yaitu untuk mencelakai Yesus. 就是要使耶稣遭殃。 Motivasinya adalah menghakimi Yesus dan menghancurkan Yesus. 所以他的动机要来审判耶稣，是来粉碎耶稣。 So sekalian mereka membuat satu penyertaan yang cerdas. 所以他们用一个很明显的一个表白， Kalau menurut hukum Musa, 如果照着摩西的律法， maka wanita atau perempuan-perempuan seperti ini harus dilempari dengan 所 batu. 以这样的妇女必须用石头来把它震死。 Menurutmu bagaimana pendapatmu? 那照你的意思又如 Bagaimana 何呢？ pandanganmu? 那你的看法又如何呢？ So sekalian jawaban ini sebenarnya jawaban yang akan membuat Yesus serba salah. 所以这样的答案要使耶稣真是左右为难。 Kalau dia berkata sesuai dengan hukum Musa, maka lemparkanlah wanita ini dengan batu. 如果他要照着摩西的律法，那么你们必须要用石头把他治死。 Dan orang banyak pada saat itu melakukannya. 所以那个时候就很多人就这样做 Maka，mereka akan menyalahkan Yesus. 所以他们就会 Oh, itu diperintahkan oleh seorang yang bernama Yesus. 哦，这是耶稣命令的。 Maka Yesus akan dianggap bersalah karena itu bertentangan dengan hukum Romawi yang berlaku pada saat itu. 所以这个耶稣就会被人家误解，他已经误判了。 Kalau Yesus berkata jangan, 如果耶稣讲不可以，
Jangan ikutin hukum Musa. 你不要用摩西的律法来治死他。 Maka 所以呢， orang banyak akan menganggap dia berseberangan dengan hukum Musa. 所以他们就认为耶稣跟摩西的律法有一些 Dia 出入， memberontak terhadap hukum yang sudah Musa berikan. 所以他就已经反对摩西所做的律法。 Nah, sesuai ketika Yesus ditanya dengan pertanyaan dengan demikian, 当耶稣被用这样的问题来问的时候， maka dikatakan Yesus menulis sesuatu di tanah. 所以耶稣就在这个地面上在写字。 Di tengah desakan orang yang bergebu-gebu untuk menanyakan itu kepada 很 Yesus, 多人一直在提问，要问耶稣，所以耶稣就是在地上写字， dia tetap tenang menuliskan sesuatu di tanah. 所以他很安静的在这个地上写字。 Dan ketika dikatakan mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, 所以他们一直在问耶稣的时候，所以耶稣就起来跟他们说 barang siapa di antara kamu tidak berdosa, 如果你们中间有谁没有犯罪， hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. 你是可以第一个用石头把这个妇人致死。 Sekalian Yesus menjawab pertanyaan ini 当耶稣这个答案的时 dengan 候， mengutip bagian yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. 就在用旧约一个经文跟他说。 Kalau kita lihat Ulangan 17 ayat 7, 如果我们看到这个 saksi-saksi tersebutlah yang harus melemparkan batu pertama kali. Saksi-saksi itulah yang pertama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Ulangan 17 ayat 7. 我们看到《生命记》第7章。 Jadi saudara sekalian, Yesus meminta mereka untuk menjalankan hukum Musa. 所以耶稣要叫他们用摩西的律法来 Ketika 治 mereka 他们做。 menuntut pendapat mereka tentang hukum Musa, 当他们要耶稣 maka 意见， Yesus menjawab dengan hukum Musa. 所以耶稣就用摩西的律法回 Maka 答 menurut 他。 Ulangan 17 ayat 7, 然后在这个生命记里面讲， sebagai bukti seseorang bisa mempertanggungjawabkan kesaksiannya, 所以他们如果来为他的那个证明做一个 maka saksi itulah yang pertama kali, saksi-saksi itulah yang pertama kali melemparkan perempuan yang kedapatan berzina. 所以那个见证就可以用石头来致死这个妇人。 Tetapi Yesus menambahkan, 所以耶稣就在强 barang 调， siapa di antara kamu yang tidak berdosa. 所以耶稣强调，在你们中间有谁没有犯过罪的？ Sekarang jawaban Yesus adalah jawaban yang bukan mencelakakan wanita yang berzina ini, 所以耶稣的答案不是使这个妇人能遭殃， tetapi Yesus dengan kebijaksanaannya yang begitu tinggi, 所以他用这么高的智慧， yang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang banyak pada saat itu, 他有知道那个时候很多人他们所要做的事情， bahwa mereka tidak berani melakukannya. 所以他们就不敢做了。 Karena kalau mereka berani, 如果他们敢做的 maka 话， hal yang pertama saudara sekalian, 那么第一件事情要 mereka 发生的。 mengklaim diri mereka sebagai orang yang tidak memiliki kesalahan dan berdosa. 所以他们就认为他自己完全犯罪。 Kalau mereka mengklaim seperti itu, 如果他们认为他自己这样 maka 没有犯 orang 罪， banyak akan menghujat orang yang mengatakan aku tidak berdosa. 如果那个人讲他没有犯罪，有很多人会亵渎他。 Yang kedua, saudara sekalian, 第二， jika mereka berani melakukan hal itu, 如果他们能够这样做的话， maka mereka sendiri yang akan berhadapan dengan hukum Romawi. 所以那个时候他们自己就要去面对罗马的政府那个规条。 Maka akhirnya, saudara sekalian, 所以最后呢， satu persatu ahli Taurat dan orang-orang Farisi meninggalkan Yesus dan wanita tersebut dari yang tertua. 所以从那个时候开始，那个律法师跟这个法利赛人他们就一个一个的离开了，就是连罪连长了。 So sekalian, seperti apakah orang yang menghakimi?
我们知道一个人被审判 Ada 4 tipe orang yang menghakimi. 一个人审判人有4个那个步骤。 Yang pertama, saudara 第 sekalian, 一， orang yang menghakimi dengan tidak punya dasar yang kuat 如果一个人审判他没有一个很稳的那个根基， dan motivasi atau tujuannya adalah jahat. 所以他的动机跟他的目的是不好的， Tujuannya untuk menghancurkan. 所以他的目的是要粉碎人 Tujuannya 家 untuk merusak orang lain. 他的目的是要致使人遭 Mereka 殃， menghakimi dengan tidak ada dasar. 所以他们就审判完全没有根据的， Dan motivasi yang mereka miliki adalah jahat. 所以他们的动机所拥有的动机是不好的， Sekali orang seperti ini adalah orang yang jahat hatinya. 所以这样的人他的心肠非常的歹 Dan 毒， tujuannya ingin menghancurkan orang lain. 所以他的目的是要使人家遭殃。 Saya pernah mendengar seorang yang memposting di Facebooknya. 我曾经看到一个在 Facebook 他们在写的， Yang dia posting adalah satu kasus di mana seorang pendeta dituduh memperkosa adik iparnya. 所以那个他讲一个牧师在强奸他的那个Dia memposting dan ada kalimat-kalimat yang menjelekkan pendeta 所以 tersebut. 当他在这个 Facebook 里面他这样写，还有一些贬低的这个牧师的 Ternyata orang ini 其实这个人 adalah pernah menjadi jemaat dari pendeta ini. 他是曾经做过这个牧师的会友， Tetapi pernikahan ketika dia ingin menikah, 当他要结婚的时候 pendeta ini menyuruh dia untuk undur. 这个牧师叫他隐退 Jadwalnya dimundurkan 他的那个婚期把他隐 karena 退， banyak famili saudara yang protes akan pernikahan. 因为那个时候有很多一直在反对， Karena tindakan ini saudara sekalian, 所以因为这 wanita 个， tersebut menjadi membenci pendeta tersebut. 所以这个女孩子她就怀恨在心， Jadi apa motivasinya saudara sekalian dia memposting itu? 所以她在这个 Facebook 这样讲， Tujuannya ingin menghancurkan nama pendeta tersebut. 所以她的动机跟目的是要使这 Dan 个 apakah dasarnya kuat? 牧师能够粉碎，那么有什么根基 Jawabnya 呢？ kasus ini masih diselidiki. 所以这个还是一再调查 Dan 当 mungkin 中， saja itu adalah berita bohong. 可能那个是没有的新闻， Sesekali ada orang yang menghakimi dengan cara yang demikian. 所以有的人他用这样的方法来批判别人。 Yang kedua, saudara sekalian tidak punya dasar yang kuat, 那么第二是完全没有很好的根 tetapi 基， mempunyai motivasi atau tujuan yang baik. 但是他有一个好的一个动机。 Mungkin ketika dia mendengar seseorang berbuat dosa, 当他听到一个人犯罪， maka dia memiliki motivasi yang baik. 他有一个很好的 Dia 动 datang 机， kepada orang tersebut, 他来到那个人 dia 面前， menghakimi orang tersebut, 他能够来 dan 批判他， tujuannya supaya orang itu bertobat. 使那个人能够悔改。 Tetapi saudara sekalian mungkin ketika dia menghakimi, 当他在审判的时候， dia tidak memiliki dasar yang 他 kuat. 完全没有很好的一个根据， Artinya dia belum tahu dengan pasti apakah orang yang dia hakimi itu 他已经不知道他所批判的这个人 benar-benar melakukannya. 是不是真正有行这样的事。 Nah, saudara sekalian, ada seorang ayah mengajarkan anaknya supaya anaknya itu benar-benar jujur dan tidak boleh mencuri. 有个做父亲的要教导他孩子要真的要诚实。 Dan saudara sekalian, pada satu hari 当有一天的时候， ketika anak ini pulang, 当这个孩子回家， maka ayah itu begitu marah 所以那个做父亲的非 dan 常的生 langsung 气， menampar anak ini. 所以他就打他的那个孩子。 Anak itu begitu kaget dan bertanya kepada papanya, 所以那个孩子就问他的父亲 "Pak, kenapa Papa pukul：“ saya?" 为什么你打我呢？ Maka papanya berkata, 所以他的父亲这样说：“ "Kamu sudah mencuri." 因为你已经偷窃了。 Kata siapa, Pak? ”他说：“谁说的 Kata teman-teman kamu. ？”他说：“你的朋友说的。 Maka anaknya berkata, "Pak, saya tidak mencuri. ”所以他跟他的父亲说：“我没有偷 Teman-teman 窃。” mengajak saya mencuri. 所以我的同伴是挑唆我去 Saya tidak mau. 我不要。 Akhirnya mereka memfitnah saya di hadapan Papa. 所以他在你面前来冤枉我。
Papa ini tujuannya baik menghakimi anaknya. 这个做父亲的他审判他的孩子，他的目的是好 Tetapi 的， tidak memiliki dasar yang kuat. 但是完全没有很坚固的那个根基， Sekarang orang seperti ini adalah orang yang sebenarnya baik, 所以这样的人其实是好，经常是好的， tetapi kurang bijaksana. 但是吧，缺少智慧。 Yang ketiga, sekarang punya dasar yang kuat, 第三有很好很坚固的个根 tetapi 基， memiliki motivasi atau tujuan yang jahat. 但是有他动机跟目的是坏的。 Ketika dia mengetahui kesalahan seseorang, 当他知道一个人的错处， maka ia menegur kesalahan orang tersebut. 所以他就责备他。 Tetapi apa motivasinya menegur? 那为什么他 Apa tujuannya menegur? 他的动机跟他的目的 Apa 不在？ tujuannya menghakimi? 为什么他要审判他？ Mungkin sekalian tujuannya adalah untuk menghancurkan dan membuat orang ini merasa tertekan hidupnya. 所以使这个人能够他的生活就粉碎了。 Atau sekalian ketika dia tahu dosa seseorang 而是有一个人他知道他的罪， dan dia tahu dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. 他知道他所犯的罪， Tetapi ketika dia tahu, 当他知道的时 dia 候， menyebarkan kesalahan orang itu kepada orang 所以 banyak. 他把他的罪就把它扩散，把它分 Supaya 开， orang banyak itu memandang rendah terhadap dirinya. 所以很多人能够看到他贬低他。 Seorang ibu pernah bercerita kepada saya. 所以曾经有一个妇人跟我说， Ibu ini pernah menceritakan masa lalunya kepada seseorang. 她曾经将她的以前的事讲给某一个人听。 Ibu ini menikah karena ada kejadian yang memalukan. 所以因为她结婚就是有一些她很难以启齿的事 Dia 情， hamil sebelum menikah. 因为她在婚前已经 Dan akhirnya 怀 dia 孕， menikah dengan suaminya. 所以她就跟那个 punya anak 丈夫结婚有 Dan 孩 itu 子了。 sudah berjalan bertahun-tahun. 那么那个已经经过了多年， Tetapi ketika ibu ini memiliki masalah dengan orang yang dia pernah sharing. 这个夫人曾经跟那个他所跟他讨论的人， Dan wanita ini 所以这个妇女， menyebarkan masa lalunya. 所以就把他以前经过的事把 Masa 它扩 lalunya 散。 betul. 他的以前做的 Tidak salah 对没有错， Tetapi tujuannya menyebarkannya. 但是他把他的那个 Tujuannya memberitakan kepada 把 orang 把这 lain. 个新闻把它传开， Yaitu untuk menjatuhkan orang tersebut. 所以使那个人能够 Untuk 能够跌 membuat 倒， rusak kehidupan orang 所 tersebut. 以使那个人的生活能够粉碎。 Dan hal seperti inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap wanita yang kedapatan berjina. 所以这样的事情就好像法利赛人跟律法师对那个妇人所做的一些事情。 Tetapi saudara sekalian, ada orang yang keempat. 第四， Ketika dia menghakimi, 当他批判人的时候， dia punya dasar yang kuat. 他有很好的一个根基。 Dan selain dia memiliki dasar yang kuat, 当他有很好的证据的时候， fakta yang jelas, 还有一个很现实 bukti 的， yang ada. 还有一些证明。 Dan ketika dia menghakimi, 当他在审判的时候， motivasinya, 他的动机、 tujuannya 他的目的， bukan menjatuhkan orang lain. 不是使那个人跌倒， Bukan untuk meruntuhkan kehidupan 不是 orang 使 lain, 那个人能够生活能够照 tetapi 样， untuk merubah orang tersebut, 乃是使那个人能够改变， untuk membuat orang tersebut hidupnya 使 lebih 那 baik. 使那个人能够生活得更好。 Sekali itulah yang dilakukan oleh Yesus. 所以这样才是耶稣所做的。 Berbeda dengan orang Yahudi, orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang menghakimi wanita ini tujuannya untuk menghancurkan wanita 所 ini. 以他不像那些法利赛人跟那些律法师人要毁灭那个。 Sehingga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menjauhi orang-orang berdosa. 所以很多的法利赛人跟律法师，他们 Mereka hanya 离开那些罪， menghakimi sebagai orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. 所以他们只批判那些有罪的，他们那些行恶的。 Tetapi Yesus tidak demikian. 所以我们看到耶稣他不是这样， Yesus menghakimi 我 wanita 们看 ini. 到耶稣对那个妇人的批判， Tetapi tujuannya untuk mengampuni dan memulihkan wanita ini. 但是他的目的是要使他得到赦免，要使他恢复过来。 Setelah satu persatu
orang yang menghakimi wanita ini pergi, diawali yang tertua. 所以从那个最老的一个一个的，从从耶稣的跟前一个一个离开了。 Maka Yesus berkata kepada wanita ini. 所以耶稣就对这个妇人说 Dia berkata kepadanya, "Hai perempuan, 他说妇人， di manakah mereka? 他们到哪里去了呢？ Tidak adakah orang yang menghukum engkau?" 没有一个人批判你吗？ Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." 所以这个妇人说没有。 Lalu kata Yesus, 所以耶稣对他说， "Aku pun tidak menghukum engkau. 他说我也不定你的罪， Pergilah 所以你可以去了。 dan janganlah berbuat dosa lagi." 从此不要再犯罪了。 Sekalian, Yesus tidak membiarkan dosa wanita ini. 所以耶稣没有让那个罪在那个妇女的身 Yesus 上。 berkata, "Jangan berbuat dosa 所以 lagi." 耶稣对妇人说：“你不要 Maka 再犯罪。 Yesus tahu wanita ini telah berbuat dosa. 所以耶稣已经知道他那个妇人是犯罪， Tapi Yesus berkata kepada wanita ini, 所以耶稣就对那个妇人说 "Aku tidak menghakimi engkau. 我说明我没有定你的罪， Pergilah 所以你去吧， dan janganlah berbuat dosa lagi." 从此不要再犯罪了。 Kalau menurut kriteria yang Yesus katakan, barang siapa yang tidak berbuat dosa, yang pertama kali melemparkan kepada wanita ini, 如果我们来看，当耶稣对他们说有谁在当中完全没有犯罪， maka 你可以把 kriteria itu 拿走。 ada di dalam diri Yesus. 所以那个只有在耶稣身上 Dia 没 tidak 有， memiliki dosa. 他完全没有犯罪， Dia tidak pernah berbuat sesuatu yang jahat. 他也没有做过坏事， Dia tidak pernah berbuat kesalahan. 他也不曾做过错 Dia 事。 berhak untuk melemparkan batu. 其实他有权利 Dia 来 berhak untuk 证这 menghukum. 个事情，他能够来批判这个 Tetapi 妇人。 Yesus berkata kepada wanita ini, 所以耶稣对这个妇人说 "Aku pun tidak menghukum engkau. 他说我也不定你的罪， Pergilah. 你就可以去了， Janganlah berbuat dosa lagi." 从此你不要再犯罪了。 Yesus memberikan pengampunan 所以耶稣给他饶恕， atas kesalahan wanita ini. 看到他所做的错的事， Dan Yesus ingin wanita ini hidupnya dipulihkan kembali. 所以耶稣要这个妇人能够恢复她的生活过来。 Jangan berbuat dosa lagi. 他说你不要再犯罪了。 So, sekarang apa yang kita pelajari dari sikap Yesus? 那我们从耶稣的态度，我们学到什么呢？ Hal yang pertama, saudara sekalian, yang kita pelajari, 第一，我们能够学到的， sebesar apapun dosa dan kesalahan seseorang, 所以一个人如有犯多大的罪， maka Yesus 我们 mau memberikan pengampunan terhadap orang tersebut. 所以我们看到耶稣要饶恕你的罪 Seberapa besar dosa orang tersebut, 啊，就是那个人有多大的罪， ketika dia datang 当他来到耶稣面前， menyesali dosanya, 他对他的那个所犯的懊悔， Yesus memberikan pengampunan. 所以耶稣就能够饶恕他。 So, sekali wanita yang berzina ini bukan dosa yang kecil, 所以我们看到这淫妇的罪不是小的， karena dosa yang dia perbuat di dalam perjanjian lama. 所以因为他所做的在这个旧约里面的那个应许， Hukum yang ada dalam perjanjian lama, 如果他照旧约的那种律法来处置的 orang 话， ini dirajam dengan batu. 所以他要被石头来致死， Orang ini dihukum. 这个人要被判， Orang ini melakukan kesalahan yang besar. 那个他是犯了大错， So, sekalian ada kejahatan-kejahatan yang dihukum dengan kematian, 所以他那个犯错能够得到死罪， pembunuhan, 他是谋杀， perzinahan, 还有奸淫， dan termasuk penyembahan terhadap ilah-ilah yang lainnya. 还有就敬拜一些别的偶像。 So, sekalian, sehingga dosa ini 所以我们看到这样的罪， dipandang oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sebagai satu dosa yang menjijikan. 所以他们在法利赛人的眼中，他们看到这罪是很可怕的。 Dipandang sebagai seorang yang dikatakan berbuat dosa yang besar dan layak dihukum, 他们认为这妇人所犯的罪是很大的， yang layak dibinasakan. 要被处死。 Orang ini adalah orang yang tidak dianggap dan tidak berarti dan berharga di mata mereka. 所以在他们的眼中，这个妇人已经完全没有生活的意义了。
Tetapi di mata Yesus, 但在耶稣的眼中， perempuan ini 这个妇人， adalah perempuan yang berharga di matanya. 所以在耶稣的眼中，她是很宝 Kalau 贵的。 ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak memberikan 我 pengampunan. 们看到这个法利赛人跟律法师，他们完全没给他赦免， Yesus memberikan pengampunan. 所以耶稣给他赦罪， Yesus memulihkan hidup orang ini. 能够恢复他的生活。 So sekalian, tidak ada dosa sebesar apapun 我们在这个天底下没有什么更大的罪。 yang kalau kita datang dan menyesal di hadapan 我们如 Yesus, 果能够带到耶稣的跟前， Dia tidak memberikan pengampunan. 他不能够饶恕的。 So sekalian, ada seorang guru sekolah minggu memberikan tugas kepada anak-anak sekolah 有一 minggu. 个主日学老师给他们主日学生一个作业， Dengan satu pertanyaan, seperti apa Allah Bapa itu? 所以他的问题是天父到底像什么？ Terus gurunya berkata kepada murid-muridnya, 所以这个老师对那个学生 untuk 说 lebih mudah, 你们要更清楚、更容易的， maka kamu lihat papamu di rumah. 所以你们就看你的父亲，在家里看你的父亲 Apa，yang menjadi pekerjaannya? 所以他成为一个能够勇敢来见证他的生活。 Bukankah Yesus berkata kepada penjahat yang ada di sampingnya, 所以我们看到耶稣对那些被定的强盗， orang yang dianggap begitu jahatnya sehingga harus mati di atas kayu salib, 所以人家就认为他是非常坏的，把他钉在十字架 tetapi 上。 ketika dia berkata kepada Yesus, 当他遇见耶稣的时候， ingatlah ketika engkau datang 所以他跟耶稣 menjadi 说 raja. 当你得国降临的时候， Yesus berkata kepada orang ini, 所以耶稣就对那个人说 pada hari ini juga 今天 engkau berada dengan aku di 你 Firdaus. 要跟我同在乐园里面。 Dianggap orang lain sampah, 我们看到别人认为他是个 tetapi 垃 di 圾， mata Yesus dia bernilai dan layak ditempatkan di kerajaan 所 sorga. 以在耶稣的眼中，他是何等有价值，在他的国度里面。 Dan kepada wanita yang kedapatan berzina ini yang dianggap sampah, 我们看到那个淫妇，人家认为他是一个垃圾， Tuhan mengampuni 所以我们看到神赦免他， dan Tuhan memberikan pemulihan. 所以神给他恢复， Jadilah baru 成为一个新造的人， dan janganlah berbuat dosa 但 lagi. 不要再犯罪了。 So sekalian, saya yakin ini sangat menyentuh hati dari wanita yang berdosa ini. 我认为这个妇人她一定心里非常的感动， Dia tidak dihukum, 她没有被判罪， tetapi dia diampuni. 她被赦免， Bahkan diberikan satu kesempatan untuk memiliki hidup yang baru. 所以给她有一个新的生活。 So sekalian, dia pulang 所以我们看到她， dengan satu perasaan yang baru. 我们看到她有一个新的感觉， Dia bukan lagi menganggap dirinya sampah, 所以她没有再觉得自己是个 karena 垃 ada 圾。 pribadi yang memandang dia berharga. 因为我们看到耶稣看到他自己的身份， Memandangnya dia sangat bernilai seperti sebuah mutiara. 所以看他是有何等有价值的。 So sekalian, kalau saya membayangkan, 如果我在想象当中， seandainya orang ini 如果我们看这个人， memahami dan mengikuti perkembangan dari pelayanan Yesus selanjutnya, 如果他能够跟随耶稣，知道他所做的事情， dan kalau seandainya wanita ini 如果我们看到，如果这个女孩子， mengikuti perjalanan Yesus 如果在跟随耶稣的道路， dari sejak dia dihakimi 当他被审判的那个时刻， sampai ke Bukit Golgota untuk 还 disalibkan. 有知道耶稣要到这个骷 Saya 髅地， membayangkan ketika dia berada di dalam sebuah rumah 所以我在想象，如果他在一个家 dan 里， orang berteriak-teriak kepada dia, 所以很多人在喊着 Ibu-ibu 他，他说这个， lihat 你看， orang yang sudah memberikan pengampunan kepadamu, 那个已经赦免你的 orang 人， itu sedang diadili. 正在被审判， Mungkin wanita ini berlari, saudara sekalian, 可能这个女孩子她会跑 dan dia 过去， melihat Yesus. 她会定睛在耶稣身上。 Dan ketika dia melihat Yesus, 当她看耶稣的时候， ketika orang mengejeknya, 当人家在贬低他 Menghinanya 在侮辱他 dia 的时候， teringat kembali bagaimana dia juga dihina,
diejek oleh orang banyak 所以 pada 这个 saat 妇 itu. 女当一定会再想回来，当 Ketika 她被 orang 人家 banyak 贬低 memukul Yesus, 当很多人在打耶稣的时候， dia juga ingat mungkin waktu dia dibawa di hadapan Yesus ada orang yang juga memukulinya. 如果当他有看到这个情景，他也会想到当时 Ketika 人家 orang 的 mengejek Yesus dengan perkataan-perkataan yang merendahkan 所以 Yesus. 很多人用不好的话贬低耶稣。 Jikalau engkau Mesias, 如果你是弥赛亚 jikalau 的 engkau 话， anak Allah, selamatkan dirimu. 如果你是神的儿子，你 Engkau 就 Mesias 从上面 palsu 下来，你是个假 Yang tidak dapat menolong dirimu. 你不能够自救。 Mungkin dia juga teringat bagaimana dia dihina, diejek, dijelekkan. Wah, pelacur engkau, wanita busuk engkau. 所以这个妇女一定会想到，当时她也曾经这样被人家 Mungkin 贬低过。 ketika Yesus diludahi, 当耶稣被人家吐这个活水的时候， dia juga pernah diludahi. 他好像自己也曾经被人家那个吐口水。 Tetapi ketika dia lihat salib, 当他被钉十字架的时候， itulah yang membedakan. 这是已经成为一个很不一样的。 Dia tidak dihukum, 他没有被审判， tetapi Yesus harus dihukum. 那你们看到耶稣就有背叛， Tetapi di atas kayu saliblah Yesus berkata, 所以在这个十字架上，耶稣说 Bapa, 天父 ampunilah mereka, 赦免他们， karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 因为他们所做的他们不晓得。 Saya membayangkan kalau wanita ini melakukan hal seperti itu, 所以我在思想，如果这个妇人在那个时候有在的 maka 话， dia akan menyadari 所以他一定会醒悟到， bahwa pengampunan yang Yesus berikan kepada dia 他说耶稣给他的那种赦免， harus dibayar 他们一定要被偿还。 dengan hukuman Yesus di atas kayu salib 我们看到耶稣在十字架上背叛的时候， yang menggantikan dosa umat manusia, 他已经为着世人的罪 yang menggantikan dirinya, 来赦免我们， dan dia makin merasakan betapa bernilai dan berharganya 所以 dia. 他一定会觉得他是何等的宝贵。 So sekalian, apapun dosa yang sudah saudara perbuat, 所以我们看到，如果你犯多大的罪， apapun anggapan masyarakat terhadap saudara yang mengatakan saudara berdosa, saudara hidup saudara begitu buruknya, 无论社会哪一个阶层都讲你的坏话， tetapi ketika saudara datang kepada Yesus, 当你来到耶稣的跟前， Yesus memberikan pengampunan 耶稣给你饶恕， dan Yesus mau memulihkan hidup saudara. 所以耶稣要恢复你的生活。 Yang kedua, saudara sekalian, 第二， kita juga harus bersikap seperti Yesus 我们要像耶稣的态度。 menghadapi orang-orang yang berdosa. 我们看到为着那些有罪的人， So sekalian, kita harus menyatakan dosa mereka. 我们要把他们的罪告诉 Kita 他们， harus menghakimi mereka. 我们必须要批判他 Tetapi 们。 motivasi dan tujuan kita bukan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ingin menghancurkan kehidupan 但我 seseorang. 们的动机与目的不是好像法利赛人， Tetapi kita 要使他们遭 dipanggil 殃。 menegur dosa 我们 mereka, 要责备他们的罪， menghakimi dosa 我们 mereka, 批判他们的罪， dilandasi dengan kasih. 但是我们要用根基用爱 Dan，tujuannya ingin memulihkan hidup mereka. 但我们的目的是要使他能够恢复正常的生活。 So sekalian, zaman kita adalah zaman yang relatif dikatakan. 我们看到这样的不稳定的那个时代， Standar moral menjadi begitu menurun. 我们看到这个标准， Homoseksual dianggap menjadi sesuatu yang wajar. 那同性恋我们认为是正常的， Perjinahan dianggap bumbu dalam kehidupan, 我们 dalam pernikahan. 奸淫就认为我们在生活上的一种调味料。 Hidup bersama tanpa menikah bukan sesuatu yang salah. 同居还没有结婚就认为没有错， Dan di tengah zaman yang mengatakan semua agama sama saja, 认为每一个宗教都是一样。 di tengah zaman yang seperti itu, 在这样一个时代里面， kita dipanggil 我们要被呼召， untuk menghakimi,
我们要审判， untuk mengatakan sesuatu yang benar, 我们要对他们说一个正 mengatakan 确的， sesuatu yang salah, 有一些是错的， mengatakan kepada orang supaya bertobat, 使他们能够悔改。 dan rindu mereka-mereka yang hidup dalam dosa dipulihkan hidupnya. 但是他们在最终要被恢复过来他们的生活。 Di tengah zaman yang seperti itu, 我们知道在这样的时 kita 代里面， dipanggil menyatakan kebenaran, 所以我们被呼召要成为一个正 dipanggil 义， untuk menghakimi, 要来责备他们。 tetapi dengan motivasi kasih, 但是我们要用我们的基 dengan 础目 tujuan 的用 untuk 爱， memulihkan kehidupan 乃 mereka. 是要恢复他们的生活。 Khotbah ini saya akhiri dengan kisah pertobatan seorang PSK yang bernama Susilawati. 我用这个一个故事来结束。 Ketika saya masuk ke YouTube, 让我进入这个 YouTube 的时候， terus saya lihat ada satu channel yang bercerita, yang mengisahkan tentang pertobatan seorang PSK. 所以我就看到有一个基尼，他是从这个他的悔改。 Channel YouTube itu nama channelnya adalah Yes, He Is. 他有一个那个这个目录是这样说的。 Di dalam channel ini 在那个视频里面， menceritakan pertobatan seorang PSK yang bernama Susilawati. 所以他的名字苏西拉瓦蒂，他是一个基尼 Dia menjadi seorang PSK karena sebelumnya dia ditawari kerja. 他还没有成为基尼，他被人家邀请工作。 Ketika dia tawari kerja, dikatakan dia dikerjakan menjadi seorang pelayan restoran. 所以他就在一个餐厅里面做。 Tetapi setelah sampai, 当他到那个餐厅 dia 的时候， dikurung dan tidak boleh keluar. 也被人家 Dan 关起来不 dia 能出来， dipaksa untuk melayani tamu-tamu. 所以他就用强迫的那个手段要他 Dia 来， menjadi seorang pelacur. 就成为一个妓女了。 Nah, ketika dia bertemu dengan seorang langganannya, 当他跟一个顾客在一起的时候， dia mohon supaya dia bisa lepas daripada jeratan ini. 所以他要求能够脱离这个 Pelanggan ini menjanjikan dia akan dilepaskan 这个跟他在一起的顾客， kalau mau menikah dengan dia. 他说如果你要跟我结婚，你要， Akhirnya dia bisa lepas keluar dan menikah dengan orang ini. 所以他之后就能够自由， Tetapi 就跟 dia 他结 tidak 婚。 merasakan kebahagiaan. 但是他完全没有觉得幸 Dan 福。 akhirnya dia keluar 之后他就 dari apartemen dari si orang tersebut. 他就离开了那个男人， Dia berjalan 他独自行走， tanpa arah yang 完 jelas. 全没有目的的走 Dia 走， tidak membawa apa-apa. 他完全没有带什么东西 Dan akhirnya dia lihat ada sebuah angkot 他就看到了一辆车， dan dia naik di sana. 他就从那个客车上去。 Dan di situ dia bertemu dengan seorang ibu. 在那个客车上，他遇见一个妇人， Ternyata ibu ini adalah seorang hamba Tuhan. 这个妇人是一个神仆 Dia 人， ceritakan tentang kisahnya. 所以他就把这个 Dan 故 akhirnya 事讲 ibu 给他听。 ini membawa ke tempatnya. 这个牧师就把他李牧师就把他带出家。 Ternyata tempat itu adalah tempat yang digunakan untuk persekutuan. 那个地方是人家在聚会的。 Ketika dia berada dalam kamar, 当他在房间里 dia 面的时候， mendengarkan ada orang yang memuji Tuhan. 他在听到有人在赞美上帝， Dan dia katakan dia rasakan ada satu damai dalam 所 hati. 以在他的心里就有一些平 Dan 安， akhirnya dia tertarik keluar dan ikut persekutuan tersebut. 所以他就有兴趣出来跟这个团契。 Dan ketika pendeta itu berkhotbah 当这个牧师在讲道的时候， dan khotbah yang disampaikan 他所讲的道 adalah sesuai dengan kehidupannya. 就跟他的生活是一模 Khotbah 一样。 pendeta yang disampaikannya 我 itu 们看到那个牧师所讲的 adalah 道， tentang bagaimana Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berzina. 所以他就讲了耶稣在赦免那个这个淫妇。 Sesuai ketika dia mendengar khotbah tersebut, 当他听到这个讲道的时候， dia berkata dalam hatinya, 在他心里这样说： kok Tuhan orang Kristen baik sekali, 他说基督徒那么好， mau mengampuni dan mengasihi orang-orang seperti saya. 要饶恕好像我这样的一个人。 Sejak itu saudara sekalian, 从那个时候开始， dia percaya
他降心。 Walaupun dia sempat jatuh dalam dosa kembali, 虽然他还能够 tetapi 跌 dia 落， dipulihkan kembali 他还在被恢复当中。 dan akhirnya dia melayani kepada orang-orang yang seperti dirinya. 所以以后他就能够跟他所遭遇到的人，他来服侍他。 Dia melayani PSK-PSK. 所以他服侍那些妓女。 Sekarang Susilawati bertobat. 我们看到苏西拉瓦蒂这个人，他悔改， Susilawati menerima Yesus sebagai juru selamat 他已经接受耶稣成为他的救主， karena diawali 因为他刚开始 ada seorang wanita 有一个女孩妇人， yang memiliki hati seperti Kristus, 就好像有基督的心肠一样， yang tidak menganggap dia hina, 就不认为他是很， mau dia bawa ke rumahnya untuk tinggal, 所以把他带回家， mau bersekutu dengannya, 还有能够跟他在一起团契， sehingga melaluinya 所以就真经过这样， Susilawati bisa menjadi percaya, dan bukan hanya percaya, dia menjadi seorang pelayan Tuhan. 所以他苏西拉瓦蒂不单单是他已经相信了主，他已经成了一个能服侍主的人。 Sekarang sikap hati seperti ini jugalah yang harus kita miliki terhadap orang yang berdosa. 所以有这样的心肠，我们其实也要拥有来赦免别人。 Kita menegur dosa mereka dengan penuh kasih. 是我们要责备他的罪，但是要充满着 Bukan 爱。 tujuannya untuk menghancurkan 但是 mereka, 我们的目的不是要来粉 tetapi 碎他们， membawa kepada Kristus. 乃是把他们带回到基督 Sehingga 面 hidup 前， orang-orang yang berdosa ini, hidupnya boleh dipulihkan oleh Tuhan. 所以这样的罪人，让神能够来恢复他们的生活， Dan hidupnya boleh diubahkan. 所以他们的生活就能够被改变。 Kiranya kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki hati seperti Yesus terhadap orang berdosa. 所以我们每个基督徒，每个基督徒的心肠，要好像耶稣的心一样，要产生对人家的饶恕。 Mari kita masuk dalam 我 doa. 们进入祷告， Bapa kami bersyukur. 主，我们非常感恩。 Kami juga adalah orang-orang yang berdosa, 我们其实我们也是个罪人， yang nista, yang layak dihukum. 我们是本来要被判的， Tetapi Tuhan mengasihi kami. 但是你因为你爱我 Tuhan 们， memulihkan hidup kami. 你使我们的生活得到恢复， Seperti Tuhan memulihkan hidup dari wanita yang kedapatan berzina ini. 就好像这个淫妇被你已经恢复一样。 Dan pakailah kami ya Tuhan, 主啊，你在使用我们， menjadi orang-orang 成为一个有用的人， yang mau dipakai oleh Tuhan, 要被神呼召， yang memulihkan hidup orang lain. 能够来恢复别人的生活。 Orang-orang berdosa boleh kami bawa kepada 我 Kristus 们知道每一个罪人都能够带到你的面前， dan mendapatkan pengampunan di dalam Kristus, 所以在基督里就得着饶恕， mendapatkan pengampunan daripadamu. 就被基督的爱所饶 Pakailah 恕。 kami ya Tuhan. 主啊，你使用我们， Terima kasih. 主啊，谢谢 Di 你， dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名， kami panjatkan doa kami. 我们祷告。 Amin. Amin. Baik, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita untuk minggu ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk wabah yang sedang mewabah di Indonesia dan juga berbagai negara lain. Kita berdoa, kita memohon supaya pertolongan Tuhan dinyatakan bagi bangsa dan negara kita, sehingga wabah ini bisa segera diatasi. Kita mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan juga atas bangsa Indonesia dan bahkan seluruh umat manusia agar terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah seluruh umat manusia disadarkan untuk kembali kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Kita juga berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan ekstra untuk pasien yang positif COVID-19 supaya mereka cepat sembuh. Dan kita bersyukur menurut data resmi dari pemerintah tanggal 2 April 2020 jam 12 siang tadi yang sembuh ada 112 orang. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini.
Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menaruh belas kasihan kepada bangsa kami ini dan juga kepada seluruh dunia. Ketika wabah COVID-19 melanda dunia, Tuhan, kami disadarkan betapa lemahnya kami umat manusia. Segala yang kami miliki, uang, kekuatan, kesehatan, alat-alat medis yang canggih pun tidak bisa menolong kami dalam sekejap. Tuhan, kami diingatkan, kami memerlukan Engkau sebagai penolong dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Kau menolong supaya pandemi virus COVID-19 ini segera bisa diatasi, khususnya bagi Indonesia, sehingga keadaan Indonesia cepat pulih kembali. Dan kami juga berdoa bagi tenaga medis yang berada di garis depan. Mereka mengorbankan segala sesuatu, bahkan nyawa mereka, untuk membantu supaya pasien-pasien yang positif COVID bisa segera disembuhkan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan juga kesehatan yang ekstra. Tuhan lindungi, Tuhan jaga mereka. Bapa, kiranya pimpinan dan pertolongan-Mu yang akan Kau nyatakan bagi tenaga medis ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga menolong supaya alat pelindungan diri yang mereka butuhkan juga bisa selalu tersedia sehingga bisa menolong mereka. Bapa, kami berseru kepadamu, kami memohon kepadamu Bapa, kiranya rahmat belas kasihan-Mu Engkau nyatakan bagi bangsa kami ini dan juga bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, kita masuk di dalam doa berkat. Kita mohon biarlah pertolongan Tuhan menyertai kita semuanya. Kita masuk dalam doa berkat. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang hebat. Maka kami datang kepadamu untuk menerima berkat daripadamu, kasih dari Allah Bapa, penebusan daripada Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertaimu, membimbingmu, melindungimu, menjagamu, sehingga engkau terhindar dari virus corona pada saat ini. Dan kiranya Tuhan terus memberkati juga kehidupanmu, ekonomimu yang sedang mengalami gejolak pada saat ini. Tuhan mencukupkan kebutuhanmu, Tuhan menjagamu, dan kau akan melihat kebaikan Tuhan atas kehidupanmu pada minggu-minggu ke depan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita juga terus saling mendoakan di rumah kita masing-masing. Kita saling mendoakan Tuhan menjaga kita sampai pada waktunya kita dikumpulkan kembali di gereja. Tuhan berkati kita semuanya. Kita bersama-sama akan melihat warta kita untuk hari ini. Bapak dan Ibu semua, mari kita mendukung program pemerintah. Kita tetap di rumah dan juga jaga jarak. Karena kita sehat, maka kita tidak menularkan kepada orang lain. Dan pandemi ini bisa segera diatasi. Mari kita dukung pemerintah, karena kita adalah warga negara yang baik. Dan untuk persembahan perpuluhan yang biasa kita lakukan, Bapak dan Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang sudah diberikan kepada kita. Mari kita tetap memberi di saat kita mengalami kondisi seperti sekarang ini. Percayalah, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Beri apa yang ada padamu
dan Tuhan akan memberkatimu. Rekening gereja bisa saudara lihat di WA yang dikirim oleh gereja kita. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai bertemu di Jumat Agung.